Allah Subhanahu wa taala bersifat berkehendak. Bersifat berkehendak. So when we look at nature, bila kita lihat alam ni, there is evidence of a will. Beza benda yang berlaku secara rawak dengan benda yang berlaku secara di belakangnya ada minda, ada diri yang berakal, ada diri yang mengatur. Kita akan nampak kesan-kesan kehendak, will. Will lawannya rawak, betul? Will. Kalau dalam bahasa sainsnya dipanggil specified complexity. Specified complexity. Sebab ada yang mendakwa complexity saja tak cukup untuk mendakwa sesuatu itu tidak random. It needs to be specified. Specified complexity. Bahkan sebahagian golongan evolutionist sehingga ke tahap mendakwa alam ni tidak ada purpose sebenarnya. There's no purpose. Even evolution theory, evolution ni, the force of evolution ni, is not moving towards a certain direction. It is purposeless, it's directionless. Dia just move. Sehingga dia orang mendakwa mata ini sebenarnya bukan untuk melihat. There's no specific purpose to it. It just evolved. The ear bukan alat untuk mendengar. Sebab if they were to agree that the eye is an organ of sight, that means there's a purpose to it. If there is a purpose, then it is not random. Now, people need to understand neo-Darwinism. Okay? Dua pilar utama neo-Darwinism adalah natural selection and random mutation. It's very important. Natural selection, bagaimana berlaku seleksi tersebut? Melalui mutasi random. Secara random ni maksud dia secara rawak dan tidak berkehendak. Tidak ada kehendak di sebaliknya. Kalau awak kata jantung ini adalah untuk mengepam darah, maka di situ sudah ada tujuan, sudah ada purpose. Yes, there are evolutionists who said that. Dia tak berani nak kata yes. Please, bismillah. Ustaz, soalan saya, boleh tak Islam jadi serasi dengan theory of Darwinism and theory of evolution? Can it be compatible? Saya sebenarnya masih mengkaji, sebab kita kena faham teori evolusi ni dia luas. Dia ada macam-macam mazhab, ada macam-macam aliran. Teori Darwin yang asal Charles Darwin tak sama dengan neo-Darwinism. Ya? Dia ada modification, dia ada addition yang salah dia orang dah buang. Zaman Darwin dulu dia orang percaya ada konsep of acquired traits. Acquired traits ni maksud dia kalau ancestors kita buat sesuatu perkara secara berterusan, kemampuan untuk melakukan benda itu akan pass down kepada anak-anak. Contoh, seorang blacksmith ataupun keluarga blacksmith, adakah anak dia lahir tu tangan dia akan lebih kuat daripada orang lain? Dulu mereka menganggap begitu. Sebab Darwin mendakwa, kalau tak silap saya Darwin or someone else, dia mendakwa jiraf punya leher ni sebenarnya adalah hasil daripada accumulated acquired traits. Ancestors jirafah yang dulu tak ada leher panjang, leher dia pendek. Tapi sebab dia stretch, cuba nak memakan daun-daun di pokok-pokok yang tinggi, they have to force their neck to be stretched. Dia kena tarik hulurkan tengkuk dia tu. Hari-hari buat. Maka bila dah bergenerasi, dia punya cicit tu, dia punya leher tu panjang sikit bila beranak. Lepas tu bila dia pun buat, tambah panjang. Ini dipanggil usaha tok nenek moyang akan memberi bekas kepada genetik mereka, dan genetik tersebut akan di-pass down melalui heredity. Okay, this is what Darwin believe. Sebab pada waktu tu Darwin percaya bahawa dia tak faham sangat berkenaan dengan sel tu. Sel pada waktu dia tu dia tak ada lagi mikroskop untuk lihat the details of. Bila sains semakin membangun, semakin berkembang,
mereka sedar bahawa sel tu sendiri kompleks. Sel tu sendiri macam satu kota tau. A single cell is like a single city. Darwin kata tak, dia ingat simple je sebab dia tak ada mikroskop. So teori acquired trait tu dikeluarkan daripada evolution. Dianggap sebagai salah dah, tak betul. So dia orang bawa konsep random mutation. Berlaku mutasi kepada genetic code spesies. Tapi soalan besar dia adalah bagaimana mutation menghasilkan organ-organ baru. Dan mutation tersebut mesti berlaku secara konsisten. Cuba bayangkan satu makhluk ataupun dinosaur lah ya. Didakwa bahawa dinosaur ni ancestor kepada burung. Dinosaur tak ada kepak. Bayangkan macam mana proses tangan tu, katalah T-Rex katalah ataupun dinosaur lain, proses nak tukar menjadi kepak lah. Satu mutation tak cukup. 2 kali mutation dia nak kena berkesinambungan dengan mutation yang pertama. Dia kena ada sustain mutation tu, dan mutation dia tu mesti ada continuity. Barulah boleh jadi kepak. It's not a simple process. Ini bukan proses yang berlaku mutation sikit lepas tu akan jadi spesies baru. So, hati saya mengatakan bahawa, ataupun pegangan saya sekarang ini adalah saya menganggap teori evolusi ini, hujah-hujah, fakta-fakta, dalil-dalil yang mereka bawa tidak cukup kuat. Tidak cukup kuat. Dan kritikan-kritikan kepada teori evolusi ini bukan kritikan yang main-main. Dia adalah kritikan-kritikan yang jitu sebenarnya. Dia adalah kritikan-kritikan yang jitu. Nanti kita akan masuk dalam satu bab, kubra al-yaqiniyat ni. Syekh Sa'id juga mengkritik teori Darwin. Okay? Dia juga mengkritik teori evolusi. Tapi kita tak nafikan kemungkinan bukan kemungkinan, memang berlaku microevolution. Okay? Microevolution berlaku, tapi boleh sebut macro ni. Organ yang tak ada evolve jadi ada, ataupun organ lain evolve jadi organ lain. Gills tukar jadi lungs. Kan? Ikan jadi tetrapods. Makhluk yang ada 4 kaki. Makhluk 4 kaki yang keluar tu, dia pelan-pelan ada lungs. Macam mana makhluk yang ada gills, tak ada lungs, tukar menjadi lungs? Bagi kami, ini macam mythology sebenarnya. Mitos. It sounds like a mythology. Tapi ada pihak-pihak yang mendakwa bahawa benda ni scientific dan fakta sudah cukup kuat. InsyaAllah lah nanti, saya bukan nak kata saya tahu benda ni secara pasti apa semua. Tapi kalau kita baca Quran, kita akan melihat bahawa ia menuju ke arah itu. Bahawa human evolution tidak berlaku. Bahawa Nabi Adam AS bukan hasil daripada evolution. Nabi Adam AS bukan hasil daripada evolution. Ada yang mendakwa spesies lain datang melalui proses evolusi. Ada yang mendakwa begitu. Ada orang Islam hari ini yang mendakwa begitu.